Right, Assalamualaikum and welcome back guys. Liga Super Malaysia Match Week yang ke-7. Dia dah start dah geng. Dia dah mula dah. Dah start dah. Ada tim-tim yang mula merehatkan jurulatih diorang. Serta ada juga pasukan yang berjaya untuk comeback. King of comeback katanya. Adalah dapat satu giveaway goal yang offside waktu hujung-hujung perlawanan. Seterusnya perkara tersebut juga membawa kita kepada satu episod baru drama yang lama dah pernah main dah sebelum ni. Apakah ini merupakan tokong bola sepak Malaysia yang sebenar? Okey, untuk match yang pertama dalam match week yang ke-7 ni, kita tengok dulu East Coast Derby. Derby Pantai Timur antara Terengganu yang menentang pasukan Kelantan. Sebenarnya agak mengejutkan lah beberapa jam sebelum kick-off apabila Kelantan memuat naik satu pengumuman mengumumkan jurulatih diorang iaitu Choi Mun Sik telah pun direhatkan oleh manajemen pasukan. Tapi aku tak nak sentuh sangat mengenai perkara-perkara yang berlaku dekat luar padang. Itu aku plan untuk buat satu video special cover mengenai tim-tim yang tengah bermasalah sekarang ni. So, Kelantan dalam Derby Pantai Timur ni terpaksa mengharapkan jurulatih diorang season lepas yang bawa dia orang untuk muncul naik juara dalam Liga Premier iaitu Rizal Zamri Yahya. Coach Rizal dalam match ni pun tak banyak sangat melakukan perubahan dalam line up first 11. Masih lagi mengharapkan Yusri dan juga Khalid Mughal kat bahagian centre back. Cuma untuk bahagian strike force, dia menurunkan Nur Syamil Abdul Ghani, Ismail Akinade serta Fazrul Amir yang diharapkan mampulah untuk mencari gol dalam perlawanan tersebut. Manakala untuk pasukan Terengganu pula, Coach Tomislav menurunkan best 11 lah atas kertas kalau kita tengok. Gandingan antara Syahrul dan juga Azim dekat bahagian belakang. Madon yang seolah-olah mula mendapatkan rentak menghasilkan gol digandingkan bersama dengan Habib sekali lagi dekat bahagian midfield serta trio dekat bahagian depan iaitu Aji AJI antara Adisak Kraison, Jordan Mintah dan juga Iwan Mahmud. Untuk overall match ni bagi aku ibarat terang lagi bersuluh. Kelantan sebenarnya sebuah pasukan yang sedang mengalami masalah bukan saja luar padang, malah dekat atas padang sekalipun. Ibarat retak menanti belah, dia orang sebenarnya sangat-sangat masalah, tak kira lah waktu attack ataupun ketika defend. Dalam perlawanan ni dia orang langsung tak mampu jawab sebarang persoalan yang diajukan oleh player-player pasukan Terengganu. Macam pemberita Astro Arena. But on the serious note guys, aku sebenarnya nak point out satu benda yang sangat-sangat penting lah. Lepas apa yang kita nampak dalam match yang lepas, Mario Aquez bergaduh dengan Choi Mun Sik dekat tepi padang. Bagi aku dekat situ pun kita dah nampak seolah-olah macam ada benda yang tak kena, ada benda yang tak harmoni dalam pasukan ni. Buktinya dalam match ni kita nampak walaupun Choi Mun Sik dah tak ada dekat tepi padang duk menjerit-jerit macam ayam dengan itik tu, tapi Mario Aquez masih lagi gagal untuk buat pasukan ni stick together, cipta sesuatu dalam match ni. Berbeza pula dengan player-player pasukan Terengganu yang semakin lama makin sharp. Lepas saja coach diorang Tomislav tu dapat surat tunjuk sebab daripada management. Strike force antara Jordan Mintah, Adisak Kraison dan juga Iwan Mahmud ni nampak macam dah tak puasa, adalah extra training mungkin dekat bahagian petang. Ketajaman diorang ni depan gol sebenarnya dibantu oleh keeper Kelantan yang seolah-olah macam comel gila. Berat sangat kita nampak dalam perlawanan tu. 2 kali gol yang kuasa mungkin keeper lain boleh tepih, dia tak mampu untuk terbang selamatkan bola tersebut. Mungkin akibat tertelan 10 biji mutabak sebelum perlawanan tersebut. All in all untuk perlawanan ni, dalam 5 gol yang dihasilkan oleh player-player pasukan Terengganu favourite aku adalah gol yang dihasilkan oleh Jordan Mintah. Sebabnya kalau kata kita tengok balik daripada pergerakan bola tu, nampak seolah-olah macam Jordan Mintah ni akan menggunakan bahagian kanan dia lah untuk carry the ball. Tapi the way dia twist and turn, look for shot from distance ni, bagi aku sangat-sangat seksi lah pergerakan tersebut. Macam kita tengok striker EPL menghasilkan gol. Next match kita tengok pula apa yang berlaku dalam satu lagi Northern Derby. Kedah turun menentang pasukan Penang. Ini merupakan Northern Derby yang berturut-turut buat pasukan Penang lepas berjaya untuk membenam skuad Datuk Lim Tiong Kim minggu lepas. Kali ni dia orang cuba sekali lagi untuk teruskan momentum, cuba untuk kejutkan skuad Nafuzi Zain. Cumanya geng, walaupun ini merupakan Northern Derby, nama je derby dekat atas kertas, tapi kita tengok apa yang berlaku dekat atas padang ni sangat-sangat membosankan, sangat boring lah senang cerita. To be honest, pasukan Penang merupakan pasukan yang sedikit dominan lah in terms of chances creation dan juga shot on target yang dihasilkan. Dia orang memulakan perlawanan ni dengan sangat-sangat baik. Beberapa hantaran menerusi Nick Akif Syahiran yang berjaya untuk membelah lah blok pertahanan pasukan Kedah. Cumanya masalah dia dekat sini untuk pasukan Penang adalah player-player dia orang dekat bahagian depan, dekat bahagian strike force ni sangat-sangat tumpul. Di sebalik banyak hantaran daripada Nick Akif serta combination play yang berlaku dekat bahagian tengah, strike force pasukan Penang dalam match ni nampak seolah-olah macam tak bermaya. Mungkin berbuka tu makan sebiji kurma je kot. And ada kalanya kita nampak ada peluang yang dia orang boleh square bola tu, open goal untuk teammate dia menjaringkan gol, tapi dia orang decide untuk try and up kalau mengoh save bola tersebut. Untuk pasukan Kedah pula dalam match ni kita boleh nampak lah player-player dia orang sebenarnya sangat-sangat struggle untuk pamerkan Nafuzi Ball yang sebenar ataupun NYS.
Mungkin kerana faktor padang yang becak akibat daripada hujan lah sebelum perlawanan tu, play-play diorang ni nampak agak struggle. Bola pun melantun-lantun, tanah pun tak rata. Tapi in the end, pasukan Kedah walaupun beraksi kurang seorang pemain selepas Wan Amirul Afiq yang baru saja kembali daripada pengantungan. Aku tak tahu apa yang dia fikir. Dia misjudge satu bola tinggi sampai terpaksa untuk gunakan tangan dia halang pergerakan tersebut. End up dia kena buang padang dalam perlawanan ni, menyusahkan teammate dia yang lain. Cumanya walaupun pasukan Kedah dah pun beraksi kurang seorang pemain, Penang masih lagi dengan momentum yang sama, tempo yang sama, ketumpulan yang sama dekat bahagian depan. Dengan tak semena-mana, pasukan Kedah yang hanya ada 4 orang ataupun 5 orang pemain dalam kotak penalti ketika set piece corner tu William Lira berjaya untuk menghasilkan gol kemenangan. So dengan kekalahan yang sangat-sangat mengecewakan peminat ni, bagi aku play-play pasukan Penang kena bounce back, kena salahkan diri sendiri, cuba untuk move on, improve dalam next match, sebabnya banyak gila peluang yang diorang gagal untuk convert. Next, kita tengok pula pertembungan antara KL City yang turun menentang pasukan Sabah dekat Stadium Ceras. Selepas kedua-dua pasukan tewas dalam last match juga. Satu kena comeback dengan pasukan Selangor, satu lagi dititik oleh JDT dekat Stadium SSI. So, ini adalah perlawanan yang perfect lah. Perfect time to bounce back, untuk cari balik momentum diorang yang hilang sebelum ni. Untuk pasukan KL City, Boyan merehatkan striker utama dia, iaitu Kayon, yang mungkin masih lagi kecewa gagal untuk skor lawan pasukan Selangor minggu lepas. Boyan dalam match ni decide untuk bagi peluang pula kepada seorang lagi player muda dekat bahagian attacking pasukan KL City, iaitu T Saravanan. Manakala untuk pasukan Sabah pula, Datuk Ong Kim Swee mungkin dah segar balik lepas kena bantai hari tu. Kembali menaruh kepercayaan kepada keeper utama pasukan Sabah season ni, iaitu Damien Lim instead of Khairul Fahmi Cekmat yang diturunkan dalam last match. Untuk overall performance dalam match ni, bagi aku pasukan Sabah sebenarnya memulakan perlawanan dengan lebih dominan lah. Nampak kerja keras dekat bahagian kiri kanan antara Sadi Ramdhani dan juga Jonathan Pareba. Cuma masalahnya dekat sini, nampak pasukan Sabah ni seolah-olah macam hilang sikit sentuhan dekat bahagian tengah. Dengan ketiadaan Pak Tesu, aku tak tahulah, maybe injured kot dalam perlawanan ni. Badrul Bakhtiar pun tak dimasukkan. Sabah sebenarnya seolah-olah macam tak ada leadership langsung dalam match tersebut. Berbeza sikit dengan pasukan KL yang turun dalam match ni seolah-olah macam nothing to lose lah. Walaupun dah lose banyak game sebelum ni. Walaupun diorang ni nampak beraksi dengan lebih defensif sikit lah. Bertahan dengan sangat-sangat deep. Lepas berjaya untuk leading menerusi jaringan T Saravanan tu. Cuma bila masuk je second half, bila Sabah melakukan beberapa pertukaran dekat bahagian depan, masukkan player macam Amri Yahya sebenarnya memberikan impak yang sangat-sangat berkesan. Sabah berjaya untuk mencipta beberapa peluang dekat depan gol. Ada 3-4 peluang macam tu, tapi diorang masih lagi gagal untuk convert. So dengan kekalahan ni, player pasukan Sabah mesti agak kecewa lah. Nampak riak wajah Ong Kim Swee pun macam tak boleh terima kalah dengan Boyan Hodak macam ni. Tapi untuk skuad Boyan Hodak pula, kau tengok muka Boyan tu dah tak merah, nampak dia senyum lebar tu, kau dah tahulah apa yang jadi. Next match adalah antara dua pasukan yang pernah berebut nilai tu siapa punya waktu zaman Covid dulu. Pertembungan antara pasukan Selangor yang melayan kunjungan pasukan Negeri Sembilan. Untuk match ni, Tan Cheng Ho kehilangan holding midfielder utama pasukan Selangor, iaitu Alex Achakwa yang mungkin injured kot waktu last match. So untuk perlawanan ni, Tan Cheng Ho melakukan sedikit eksperimen apabila meletakkan Brandon Guard lebih advance kat depan, mengharapkan Nur Abdeh yang beraksi as a number 6. Berbeza pula dengan K. Devon yang memiliki barisan utama dia dalam match ni. Masukkan player-player macam Syarif Fikri yang masih lagi diberikan kepercayaan untuk teruskan rentak menghasilkan gol. Hasilnya kita nampak pasukan Negeri Sembilan walaupun lebih banyak bertahan, mengharapkan gerakan counter attack dekat bahagian depan, bola-bola tinggi dan juga set piece untuk melancarkan serangan. Tapi dia orang sebenarnya berjaya menghasilkan beberapa pergerakan yang sangat-sangat berbahaya dan juga satu set play waktu hujung-hujung first half, dan juga dibantu oleh gerakan Titanic ataupun IC Titanic peluk-memeluk oleh Richmond Angkrah dan juga Casagrande, yang akhirnya membawa kepada penalti waktu hujung half time yang dihasilkan oleh Hero Gulon, menjaringkan gol lepas dia berehat beberapa perlawanan. Ada rehat ni Tapi apabila masuk je ke second half dalam match ni, Tan Cheng Ho tak tunggu lama. Nampak sangat takut kena marah dengan Ultra Selangor. Terus melakukan perubahan, mengeluarkan Hinted Ong dan memasukkan Muhairi Ajmal. Kemasukan Muhairi dalam match ni bagi aku memberikan impact immediately. Larian-larian deras dan juga crosses dia yang sangat-sangat cantik tu, seolah-olah betul-betul membuatkan play-play Selangor ada satu lagi gerakan lah dekat bahagian kanan. Tak terlalu mengharapkan Faisal Halim dekat bahagian kiri semata-mata. In the end, Selangor akhirnya berjaya untuk mendapatkan gol penyamaan menerusi Faisal Halim. Siu pertama dia di hadapan ribuan penyokong pasukan Selangor dekat home ground sendiri. Dan ketika perlawanan menuju ke minit-minit akhir, yang mana aku rasakan satu poin adalah adil lah untuk kedua-dua pasukan dengan persembahan diorang macam ni, Selangor tiba-tiba mendapat satu giveaway goal man. Dah lah hujung perlawanan, gerakan Afro tu nampak jelas lah dia dah lari awal dah sebelum Orozco menendang free kick tersebut.
To be honest kan, aku rasa aku kena akui lah, apa yang aku rasa, apa yang aku nampak. And maybe ada juga antara korang yang nampak ketika pasukan Negeri Sembilan dihadiahkan soft penalty waktu sebelum tamatnya first half tu, kita nampak linesman seolah-olah macam ada benda yang dia nak cakap kepada referee utama perlawanan, tapi memandangkan referee tersebut pun seolah-olah macam tak indahkan dia dan dia tak mampu untuk ubah keputusan tersebut. Jadi tanpa berfikir panjang, waktu hujung-hujung perlawanan, sebelum bulan puasa ni, kita bagi satu giveaway goal untuk pasukan Selangor. Tapi korang relax, itu cumalah apa yang aku rasa. Tak habis-habis nak salah korang. Untuk next match dalam bulan April ni, Selangor cuma akan travel sekali saja menentang pasukan Sabah, itu pun lepas raya nanti man. 4 perlawanan berturut-turut dalam bulan Ramadan beraksi dekat home ground sendiri. Tim lain sibuk pergi travel, Selangor relax je beraksi dekat Lembah Kelang. Membuatkan aku terfikir, apa sebenarnya yang dipikirkan oleh orang-orang MFL yang buat jadual. Tak terfikir ke ada orang yang akan panas, ada yang akan tak senang duduk nanti? Sehingga kan dah start dah ada dakwaan mengatakan ini merupakan satu konspirasi antara orang FAM, MFL dan juga pemilik Selangor iaitu RMS. Jadi, apakah ini juga membawa kita kepada satu persoalan baru? Adakah Izzah Muslim dah buat comeback? Dan dia juga mungkin merupakan tokong bola sepak Malaysia yang sebenar. So, korang boleh kongsikan pendapat korang mengenai isu ni. Komen dekat bahagian bawah. Baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni dengan like, share dan subscribe A2N Studio. So, kita jumpa lagi dalam next video. Itu saya daripada aku, gang. Assalamualaikum. Aku ingatkan cerita tokong-tokong ni lepas Sanusi tak pegang tim Kedah dah tak ada dah. Rupanya ada juga tokong yang dimasukkan oleh orang lain. Pisang kan.